Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya dapat kita bertemu kembali meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam madah an-nahwu was-saraf ini ya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahaskan lagi suatu tajuk, suatu topik dalam kitab kita dalam bab nahwu ini iaitu al-maf'ulu fih. Kita dah masuk kepada tajuk al-maf'ulu fih. Maf'ul yang ketiga ya. Dalam kita dah belajar sebelum ini maf'ulun bih dan juga maf'ul mutlak. Hari ini maf'ul yang ketiga maf'ulun fih ataupun dikenali juga dengan nama zarfuz zaman wa zarful makan. Kalau sebut zarful zaman, zarful makan ni selalunya dah kenal lah serba sedikit. Dia berkenaan dengan kalau zaman berkenaan dengan masa. Kalau makan pula berkenaan dengan tempat. Okey. So kita tengok daripada yang pertama ta'rif zaraf. Nama lain bagi maf'ulun fih adalah zaraf zaman, zaraf makan. So zaraf itu apa? Kalau zaraf itu fil lughah dari segi bahasanya zaraf bermaksud al-wi'a'u. Al-wi'a'u. Apa dia al-wi'a'? Al-wi'a' ini maksud dia bekas. Bekas. Itu dari segi bahasa. Zaraf maksud dia bekas. So kalau kita sebut zaraf zaman, dia bekas yang mana sesuatu perkara yang kita nak sebut tu dia duduk dalam bekas dalam masa. Berkenaan dalam masa yang kita sebut. Kalau sebut tentang zaraf makan pula, dia sesuatu perkara yang kita nak sebut itu duduk dalam bekas ataupun duduk dalam ruangan, dalam lingkungan tempat itu. Itu dia dari segi bahasa lah. Kemudian kita lihat kepada istilahannya, dari segi istilah zaraf ini qismani, terbahagi kepada dua. Kalau zaraf zaman maksud dia lain, zaraf makan maksud dia lain. So dari segi istilah tu terbahagi kepada dua. Yang pertama zaraf zaman. Apa dia zaraf zaman? Zarfuz zamani huwa al-ismu allazi yadullu ala zamani al-mansubu bil-lafzi الدال على المعنى الواقعي فيه بملاحظة معنى في. Itu tarif zaraf zaman. Apa dia? Huwa al-ismu. Dia adalah satu isim. Zaraf zaman adalah satu isim, kata nama, allazi yadullu ala, yang menunjukkan ke atas az-zamani, yang menunjukkan ke atas masa. Kalau zaraf zaman berkenaan dengan masa. Al-mansubu, yang hukumnya bagi zaraf zaman ini adalah mansub. Kan tajuk yang sekarang kita ceritakan semua berkenaan dengan benda-benda yang mansub. Sebelum ni maf'ulun bih, maf'ul mutlak pun semua mansub. Ini pun zaraf ni pun termasuk daripada yang mansub, yang hukum dia secara mudah kita sebut baris atas lah. Okey. Bil lafzi ad-dali 'ala al-ma'na. Ya, bil lafzi dengan suatu lafaz ad-dali yang menunjukkan 'ala al-ma'na, kepada suatu makna al-waqi'i. Makna yang waqi', yang reality, makna yang sebenarnya. Fihi, padanya, bimulahazati, bimulahazah, dengan catatan makna fi. Makna fi. Apa maksud fi? Fi ini maksud dia apa? Pada kan? Pada ataupun dalam. Bila kita sebut zaraf zaman menunjukkan kepada sesuatu masa yang makna sebenarnya dia seolah-olah dekat situ ada makna fi, ada letak perkataan fi, tapi kita tak letak, kan? Apa contoh kalau masa? Saya makan esok. Saya makan esok. Esok tu dia punya zaraf zaman lah, menunjukkan kepada masa. Bila kita makan tu, kita makan esok. Dia tapi seolah-olahnya mulahazah situ ada makna fi. Saya makan pada esok. Tapi tak letak pada kan. Dalam bahasa Melayu pun kita tak letak pada. Tapi dalam bahasa Arab pun sama. Kita sebut terus dia punya zaraf zaman tapi tak letak fi dekat situ. Okey, itu tarif dia. Okey, kita lihat zaraf zaman ini yanqasimu ila qismaini. Zaraf zaman ini terbahagi kepada dua pembahagian. Yanqasimu ila qismaini. Yang pertama al-mukhtas. Al-mukhtas. Yang kedua al-mubham. Zaraf zaman kita sebut tadi zaraf.
Zaraf terbahagi kepada dua. Zaraf zaman, zaraf makan. Okey, zaraf makan letak tepi dulu. Kita cerita tentang zaraf zaman ini. Yang zaraf zaman ini pula terbahagi kepada dua lagi. Mukhtas dengan mubham. Apa dia zaraf zaman al-mukhtas? Iaitu ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin. Apa nama? Ma dalla, apa yang menunjukkan ala miqdarin, ke atas suatu qadar muayyanin yang tertentu, mahdudin yang telah dihadkan, yang telah ditetapkan. Maksudnya kalau kita sebut tentang zaraf zaman, tentang masa ini, dia adalah satu masa yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Dia bukan waktu yang meluas, waktu dia dah spesifik, dah tertentu di situ. Nanti kita lihat contoh dia, okey. Itu yang pertama, zaraf zaman yang mukhtas. Mukhtas yang khusus. Maksudnya waktu masa dia tu dah dikhususkan lah. Okay? Yang kedua adalah al-mubham. Al-mubham pula apa dia? Ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin. Dia lawan kepada yang pertama, yang mukhtas. Mukhtas dia tertentu. Yang mubham pula dia yang luas lah. Ma dalla, apa yang menunjukkan, ala miqdarin, ke atas suatu qadar, ghairi muayyanin, yang tidak ditentukan, wala mahdudin, dan tidak ditetapkan. Maksud dia suatu masa, kita sebut tentang suatu masa, tapi masa itu kita tak tentukan. Maksud waktu dia luas, bila-bila sahaja. Macam tu. Lihat kepada misal bawah ni, contoh dia. Contoh bagi mukhtas, contoh bagi mubham. Okey, tengok zaraf zaman yang mukhtas, yang apa nama, menunjukkan keadaan masa yang tertentu. Contoh dia apa? Perkataan al-yauma. Al-yauma ni perkataan maksudnya hari. Kita sebutkan hari itu yang tertentu, dah ditetapkan. Contoh ayat dekat situ. Sumtu yaumal khamisi. Ya, sumtu yaumal khamisi. Sumtu, saya telah berpuasa, yauma, pada hari. Kalau kita terjemah ada pada, saya telah berpuasa hari Khamis. Dekat situ. So dekat situ yauma. Yauma ni lah dia punya, apa kita kata, zaraf zaman. Menunjukkan kepada waktu, ataupun nama asal dia tadi maf'ulun fih. Maf'ulun fih ni dia merangkum dua-dua kan, zaman dan makan. So situ ini maf'ulun fih yang zaraf zaman yang mukhtas. Kita tentukan waktu dia, masa dia bila? Hari Khamis. Saya telah berpuasa hari Khamis. Seolah-olah dekat situ kita sebut sumtu fi yaumil khamis. Saya telah berpuasa pada hari Khamis. Sebab itu dalam ta'rif kita sebut mulahazah makna fi, tapi kita tak letak fi dekat situ untuk diikut kaedah Arab dia tu. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, al-lailata. Al-lailata, yang ni malam hari, malam, pada malam hari, waktu malam. Okey, contoh ayat dia tu, i'takaftu lailatal jumu'ati. Ya, i'takaftu, saya telah beriktikaf. Iktikaf di masjid, lailatul jum'ati, pada malam Jumaat. Malam, malam itulah dia punya zaraf zaman, menunjukkan kepada waktu yang tertentu, iaitu pada waktu malam, malam Jumaat. So lailata, itu dia punya zaraf zaman. Ada contoh yang ketiga, sobahan. Sobahan, waktu pagi. Waktu pagi, waktu yang dah tertentu. Waktu bila? Waktu pagi. Contoh ayat dia, safara akhi sobahan. Safara akhi sobahan. Safara, telah bermusafir, telah berjalan. Akhi, abang saya, sobahan, waktu pagi. Maksudnya pada waktu pagi. Waktu pagi itulah dia punya zaraf zaman al-mukhtas. Waktunya dah tertentu, iaitu pada waktu pagi. Okey, itu contoh bagi apa tadi, yang mukhtas, yang dah ditentu, waktu dia tu telah ditetapkan bila-bila. Okey, yang kedua, pembahagian kedua tadi, zaraf zaman yang mubham, yang waktu dia tidak ditentukan. Maksudnya dia keadaan dia tu lebih meluas waktu dia. Contoh dia, tengok ayat, apa nama, perkataan pertama, hinan. Contoh hinan. Apa dia hinan ini? Hinan ini pada bila-bila, pada suatu masa. Tak kira bila. Dia waktu dia meluas. Tengok contoh ayat dia, sahabatu.
aliyan hinan minad dahri. Sahabatu, saya bersahabat, saya berkawan. Aliyan, dengan Ali. Saya bersahabat, saya berkawan dengan Ali. Hinan minad dahri. Hinan, suatu ketika minad dahri, daripada waktu. Bila-bila entah dalam ada suatu ketika tu saya pernah macam dia, saya pernah bersahabat, saya pernah berkawan dengan Ali. Sama ada dari dulu dia berkawan sampai sekarang dia telah berkawan, ataupun dulu je dia berkawan dengan Ali, sekarang dah tak berkawan dah dengan Ali. Hinan minad dahri, suatu ketika daripada masa. Hinan tu menunjukkan pada zaraf zaman yang mubham, masa, tapi masa yang luas yang tidak tentu, tidak ditetapkan waktunya. Okey. Contoh yang kedua, al-lahzata. Al-lahzata, sebentar, sekejap. Contoh ayat, ja'a al-muallimu ilal fasli lahzatan. Ja'a al-muallimu, telah datang seorang guru ilal fasli, ke kelas, lahzatan, sebentar, sekejap sahaja. Dia datang, dia jenguk-jenguk anak murid dia. Okey, semua buat kerja sekolah, lepas tu dia balik, dia keluar kelas. Lahzatan menunjukkan masa, tapi dia masa yang mubham, yang tidak ditetapkan berapa. Lahzatan tu seketika, sekejap, berapa, seminit ke 2 minit ke, tidak ditentukan masa, tapi dia masa yang mubham. Okey. Contoh yang ketiga, al-waqta. Al-waqta ni waktu, bila-bila waktu. Okey, contohnya, nama Muhammadun waqtal laili. Nama, telah tidur, Muhammad waqtal laili, waktu malam. Pada waktu malam. Bila? Pukul 9 pun malam, pukul 10 pun malam, 11 pun malam. So, dia tidur tu pada waktu malam, tapi malam pada jam berapa tu tidak ditentukan, tidak ditetapkan. So, dia zaraf zaman yang mubham. Okey, tu dia. Dua pembahagian zaraf zaman, mukhtas dan mubham. Okey, apa hukumnya bagi zaraf zaman ini? Zaraf zaman ni hukumnya yajuzu nasba kulla wahidin minha ala annahu maf'ulun fih. Okey, hukum dia bagi zaraf zaman ni adalah yajuzu nasba, harus dinasabkan. Harus, hukum dia, hukum mansub dia tu harus kulla wahidin, setiap sesuatu, minha, daripadanya, ala annahu, bahawa ke atasnya ia seperti maf'ulun bih, ia adalah maf'ulun fih. Maksudnya dia mukhtas ke, dia mubham ke, yang zaraf zaman ni dia adalah maf'ulun fih. Maka kalau dia maf'ulun fih, maka hukum dia mansub, baris atas. Tengok contoh tadi, sumtu yauma. Yauma tu baris atas. Kalau kita letak fi, kalau letak fi ni huruf jar. Kalau letak fi, maka dia kena baris bawah. Sumtu fi yaumil khamis, saya berpuasa pada hari Khamis. Kalau letak fi, kena baris bawah. Tapi kalau kita buang fi, ayat dia masih sah, ayat dia masih betul, lengkap. Tapi ikut kaedah kena baris atas, sebab dia jadi maf'ulun fi kan. Sumtu yauma, i'takaftu lailata, tengok, safara akhi sabahan. Begitu juga dengan yang mubham, aliyan hinan, ja'a ila fasli lahzatan, nama Muhammadun waqta. Okey, kedua-duanya mukhtas ke mubham ke, hukum dia mansub. Sebab apa dia mansub? Kenapa zaraf zaman ni mansub? Dia maf'ulun fih. Okey, itu dia yang pertama, zaraf yang pertama, iaitu zaraf zaman. Okey, selesai. Kita masuk pula kepada zaraf yang kedua, iaitu nama dia zarful makan. Bukan makan minum tu ya. Zarful makan ni pula dia keadaan yang menunjukkan kepada tempat. Kalau zaman, masa, makan pula tempat. Tarikh dia lebih kurang sama. Tapi tukar daripada zaman ke makan saja. Apa dia zaraf makan? Huwa al-ismu yadullu alal makani al-mansubu bil-lafzi ad-dali alal ma'na al-waqi'i fihi bimulahazati ma'na fi. Okey. Zaraf makan adalah ismun, suatu isim, yadullu alal makan, yang menunjukkan ke atas tempat, al-mansub, yang hukumnya mansub, bil lafzid dali alal ma'na, dengan suatu lafaz yang menunjukkan ke atas suatu makna, al-waqi'i, yang realiti,
fihi padanya, bimulahazatin dengan catatan, fi makna pada, sama juga macam masa tadi. Saya berpuasa pada hari Khamis. Pada tu dia seolah-olah ada fi, ada pada, tapi dia tak bubuh. Begitu juga dengan tempat kan. Saya pergi ke sekolah. Ke tu apa nama fi, apa namanya? Ada juga fi situ. Saya apa namanya? Saya tidur pada pada katil, atas katil. Kalau dalam bahasa Melayu ni dia banyak atas lah bawah tepi kan. Bahasa Arab dia pakai fi ni. Okey. Sama juga macam zarful zaman itu tadi, zarful makan ini juga yang qasimu ilal qismain, terbahagi kepada dua bahagi, mukhtas dan mubham juga. Ada zarful makan yang mukhtas. Yang apa dia? Mukhtas dia ni malahu suratun wa hududun mahsuratun. Malahu apa yang baginya ada padanya suratun, suatu gambaran. Bila kita sebut suatu tempat tu, terbentuknya dalam fikiran kita ni suatu gambaran. Oh, tempat itu. Kita kenal tempat itu. Wa hududun, dan suatu ketetapan mahsurah yang tertentu. Satu had mahsurah yang tertentu. Kita sebut sesuatu tempat itu, kita teruslah tergambar dalam fikiran kita, oh tempat tu, ataupun dia satu tempat yang tertentu lah. Bila sebut Shah Alam, terbayanglah, kalau siapa pernah pergi Shah Alam tu, dia terbayanglah gambaran tempat Shah Alam tu. Kalau dia tak pernah pergi, dia adalah satu tempat yang tertentu. Dia tahu itu Shah Alam tu satu tempat yang tertentu lah. Shah Alam tu bukanlah Batu Gajah, bukan Kampung Gajah, macam tu. Itu yang mukhtas. Yang kedua pula mubham. Mubham ni ma laisa lahu suratun. Apa yang tiada baginya suratun, tak ada gambaran. Bila kita sebut satu tempat tu, tak ada gambaran lah dalam fikiran kita. Dan juga wala hududun mahsuratun, dan tiada had, tiada ketetapan yang tertentu padanya. Okey. Lihat kepada contoh dia. Apa contoh zaraf makan yang mukhtas dengan zaraf makan yang mubham? Okey. Yang pertama kita lihat dulu kepada yang mukhtas. Contoh mukhtas, nama-nama tempat lah. Nama-nama benda yang kita boleh sebut, yang kita tergambar padanya. Apa? Contohnya masjid. Masjid. So dekat situ contoh, kalau tak zaraf zaman, zaraf makan, i'takaftu fil masjidi. Saya telah beriktikaf di masjid. Dekat sini kita letak pula fi kan. Tadi kalau dekat yang zaraf zaman, dua-dua kita tak letak fi. Boleh letak fi, tapi kita tak letak sebab nak duduk dalam maf'ulun fih ni tadi. Tapi dalam zaraf makan yang mukhtas, kita letak pula fi. Nanti kita cerita hukum dia. Okay. I'takaf tu fil masjidi. Saya telah beriktikaf di masjid. Okay. Masjid itulah dia punya zaraf makan. Okay. Yang mukhtas, yang tertentu. Dia sebut di masjid. Tergambar dalam fikiran kita, ni masjid, tu masjid. Kalau tahu tempat dia tu, tergambar, oh dekat situ tempat dia. Okey. Yang kedua, contoh kat sini dia bagi baitun, rumah. Rumah, satu tempat yang tertentu yang boleh kita gambar. Oh, macam tu rumah. Okey. Contoh ayat dia, zurtu aliyan fi baitihi. Zurtu, saya telah melawat, saya telah menziarahi Ali fi baitihi, di rumahnya. So kita boleh tergambar tertentunya tempat itu di rumah Ali. Kalau pernah pergi, boleh tergambar dalam fikiran dia. Okey. Contoh yang ketiga, al-qa'atu. Al-qa'atu dewan, tertentu tempat dia. Okey. Ijtama'a at-tullabu fil qa'ati. Ijma'a, telah berhimpun, at-tullabu, para pelajar, fil qa'ati, di dewan. So dewan tu adalah zaraf makan al-mukhtas. Tunjuk kepada arah tempat yang tertentu. Di mana? Di dewan. Boleh digambarkan, boleh kita pergi ke tempat itu. Okey. Itu yang mukhtas. Yang kedua pula mubham. Tengok contoh dia mubham ni, dia lebih kepada kata arah lah. Kata arah dia, sebab dia benda tu tak tetap, tidak tertentu kan. Contoh sini fauqa. Fauqa di atas. Atas.
Dia benda yang bukan ditentukan, boleh tergambarkan terus-terus. Bila kita sebut atas, atas mana? Kita kena tahu dulu kan, baru boleh tergambarnya di situ kan. Contoh ayatnya situ, jalastu fauqal kursi. Jalastu, saya telah duduk fauqal kursi, di atas kerusi. Okey. Fauqa itulah dia punya tempat dia. Tempatnya di mana? Di atas kerusi. Okey, dia tempat yang tidak tertentu. Bukan benda yang boleh digambarkan tempat dia tu. Bila kita sebut fauqa, atas. Belum dapat lagi gambaran dia. Belum dapat gambaran lagi. Kalau yang mukhtas tadi, masjid. Atau dapat gambaran, oh masjid, satu bangunan. Fauqa, atas. Atas apa? Kena faham. Atas kerusi. Baru kita faham kat situ. Okey, contoh yang kedua, tahta. Tahta pula di bawah. Contoh ayat dia, waqafa al-qittu tahta syajarati. Waqafa, telah berdiri, al-qittu, seekor kucing, tahta syajarati, di bawah pokok. Tahta, bawah tu adalah zaraf makan dia. Okey. Dan yang ketiga contohnya, amama. Amama pula di hadapan. Contoh ayat, qama zaidun amamal fasli. Qama Zaidun amamal fasli. Telah berdiri Zaid amama, di hadapan kelas. Okey, di hadapan kelas. Okey, itu dia punya arah. Tunjukkan kepada tempat yang mubham, yang luas. Dia bila sebut tentang arah-arah ni, dia atas nisbah tertentu kan. Qama Zaidun amamal fasli. Contohnya kan, telah berdiri Zaid di hadapan kelas. Pada orang lain, kawan-kawan dia yang duduk tu, depan mereka lah. Kan, depan mereka lah si Zaid tu berdiri kan. Okey. Jadi kat sini kita lihat mukhtas ada letak fi. Mubham tak ada letak fi. Jadi di sini nak ambil kaedah maf'ulun fi. Maf'ulun fi ni hukum dia mesti mansub. Jadi bagaimana? Tengok pada hukumnya. Hukmuhu, hukumnya bagi zaraf makan ini, yajuzu an yansiba ala annahu maf'ulun fi lil mubham. Harus an yansiba, untuk kita memansubkan, ala annahu, atas kepadanya, maf'ulun fi, dia ni adalah maf'ulun fi lil mubham, bagi yang mubham sahaja. So maksud zaraf makan ini tadi terbahagi kepada dua, mukhtar dengan mubham, yang mana bawah masuk dalam maf'ulun fi yang mubham sahaja. Yang ini sahaja yang maf'ulun fi. So kalau dia maf'ulun fi, maka dia mansub. Tengok macam ni, fauqa, tahta, amama. Tak sebut fauqi, tak sebut fauqu, tak sebut tahti, tak sebut tahtu, tak sebut amamu, tak sebut amami. Sebut baris atas untuk mubham. Dan wala yajuzu an yansiba al-mukhtas, dan tidak harus, maksudnya tidak boleh untuk memansubkan al-mukhtas yang khusus. Yang dia khusus. Fayajibu jarruhu biharfil jarrin. Maka wajib bagi si yang mukhtas ini tadi jar, dimajrurkan dia, dibaris bawahkan dia biharfi jar, dengan huruf jar. Maksud kita letak huruf jar dekat sini, iaitu huruf jar fi. Maka bila masuk huruf jar, maka dia kena baris bawah kan. I'takaf tu fil masjidi, fi baitihi, fil qa'ati. Sebab apa? Sebab bagi yang mukhtas ini, zaraf tempat yang untuk yang tertentu ini, kalau tak letak, kalau kita tak letak huruf jar, dia jadi lari maksud dia kan. Dia tak bawa maksud seperti yang lain-lain yang mubaham ini. Contoh kalau kita sebut i'takaftu al-masjidah, saya telah beriktikaf masjid. Dia jadi tak sedap, dia jadi tak lengkap, tak sempurna ayat dia. Sebab masjid ini satu bangunan, satu tempat yang di dalamnya tidak terdapat maksud di. Pada, tak ada. Dia tak ada maksud fi pada perkataan ini. Sebab ini adalah satu isim yang umum. Masjid, masjid lah. Tak ada di dalamnya di masjid. Begitu juga zurtu aliyan baitahu. Tak boleh, saya telah menziarahi Ali rumahnya. Maksudnya dekat situ saya telah menziarah, bukannya kita pergi ziarah Ali, kita pergi ziarah
rumah Ali. Alinya tak bukan bukan fokus utama kita. Ali yang bayi tahu. Itu. Okey, lain dengan yang mubham ini. Mubham ini dia dah memang ada di dalamnya di tadi kan boleh disebut saya telah duduk di atas. Yang ni tahta di bawah. Apa amama di hadapan. Tapi kalau bagi yang mukhtas tidak ada seperti itu. Maka kena letak fi. Bila letak fi huruf jar maka dia pun isim yang selepasnya mesti baris bawah. Okey. So yang maf'ulun fih pada zaraf makan adalah mubham sahaja. Kalau yang zaman itu tadi dua-duanya mukhtas ke mubham ke kedua-duanya adalah maf'ulun fih. Okey. Itu dia berkenaan dengan maf'ulun fih. Ya, harap semua dapat jelas faham dengan topik yang kita bincangkan hari ini. Ya, cukup sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Ya, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.